Kita nak kongsikan ini satu berita menarik lah kepada anda semua yang mungkin sebelum ini sukakan arkib-arkib bahan-bahan sejarah. Kalau sebelum ini, kalau anda nak lihat bahan sejarah, anda pergi ke muzium. Tetapi kalau anda ingin melihat sejarah negara kita Malaysia, khususnya anda yang nak mengetahui sejarah-sejarah negara kita ni, pergilah ke arkib negara. Kadang-kadang ada di antara kita sekarang ini yang mana mungkin rasa macam agak sedikit bosan lah. Kalau pergi ke arkib negara tu, mungkin ada yang mungkin rasa macam pemahaman buku-buku yang tebal dan sebagainya, kan? Tapi sekarang ini jangan risau, sebab prinsip rukun negara itu dan mereka telah pun tukar ke arah digital. Ada buku digital sekarang ini. Betul. Itu yang kita bergerak kepada teknologi. Tapi kita nak bercerita lebih banyak lagi tentang Majlis Polemik Sejarah Malaysia ke-45. Terus saja kita perkenalkan tetamu kita di studio, Puan Hanizah Jono, Ketua Seksyen Penyelidikan Khas Negara Arkib Negara Malaysia. Puan Hanizah, terima kasih bersama dengan kami hari ini di MSI. Kabarnya nak cerita tentang Majlis Polemik Sejarah Malaysia ke-45 yang dikatakan tema pada kali ini agak berbeza, penghayatan rukun negara, kan? Silakan. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum saya bermula, saya bagi pihak Arkib Negara mengucapkan ribuan terima kasih kepada TV3 kerana menyebut Arkib untuk berkongsi tentang Majlis Polemik Sejarah. Terutama tema pada kali ini adalah penghayatan rukun negara. Mungkin saya boleh cerita lebih lanjut. Sebenarnya Majlis Polemik Sejarah Malaysia ini telah dilaksanakan bermula pada tahun 1994 dan dia merupakan satu medium perbincangan. Kita menjemput ahli-ahli akademik, tokoh-tokoh sejarawan yang ahli dalam bidang-bidang tertentu untuk membincangkan perkara-perkara yang boleh masih diperdebatkan. Contohnya macam isu-isu penempatan penempatan bandar-bandar di tanah Melayu pada suatu masa dahulu. Contohnya penempatan Kuala Lumpur. Jadi sepanjang bermulanya daripada tahun 1994, kita telah melaksanakan sebanyak 45 sesi majlis polemik dan telah mengumpulkan sebanyak 137 lah, termasuk dengan penghayatan rukun negara. Jadi bila kita selesai majlis polemik ini, biasanya setiap seksi itu kita akan mengundang tokoh-tokoh yang arif dalam bidang tersebut, dalam tema yang kita petik, dan kita akan kumpulkan kertas-kertas ni, kita bukukan untuk disebarkan. Okey, sekarang ni Polemik Sejarah Malaysia dah ada 3 jilid untuk buku. Seperti yang Puan Hanizah bawa lah. Hari ni bawa 2 jilid je. Tapi pengisian dan juga segala arkib, segala info, segala gambar untuk diperolehi dan dikumpulkan dalam satu buku untuk dihasilkan satu khazanah ini untuk dibaca dan ditelaah bagi mereka yang ingin mengetahukan tentang sejarah Malaysia. Adakah sukar proses untuk mencari, mengumpul segala informasi ini, segala data? Sebenarnya kami menggalakkan di sini Arkib Negara kita menyimpan beribu macam bentuk dokumen, pelbagai bentuk, dan dokumen ini sebagai yang sedia maklum, Arkib Negara menyimpan, tugas utamanya adalah menyimpan fail rasmi rekod kerajaan. Jadi maklumat-maklumat yang kita paparkan itu adalah maklumat-maklumat daripada sumber bukti yang sahih. Jadi memang bila bahan-bahan itu terdiri daripada pelbagai bentuk, fail rasmi. Jadi sebagaimana yang kita maklum, dia memerlukan penyelidikan yang sangat teliti lah dan mengambil masa yang panjang. Jadi mungkin di luar sana masyarakat Malaysia tidak sempat nak datang ataupun mungkin tidak ada peluang mungkin yang dari jauh untuk datang ke Arkib di ibu pejabat di gedung untuk melihat bahan-bahan tersebut. Jadi salah satu tugas utama Arkib adalah menyebarluaskan maklumat tersebut yang tersimpan di gedung. Dalam salah satu caranya adalah melaksanakan berbagai program lah. Contohnya macam majlis polemik, dan kita bukukan, kita sebarkan. Untuk makluman buku ni kita sebarkan secara percuma. Tapi biasanya lah tak banyak, kan. Dan jadi bila kita melihat dalam sekarang ni, bila especially terutamalah bila kita COVID-19 melanda negara, dan kita telah menutup Dewan Rujukan tu. Dan bagaimana Arkib ingin mendekatkan
kepada masyarakat melalui Majlis Polemik kita buat secara online dan buku ni kita terbitkan secara digital. Itulah yang wujudnya juga buku digital 50 tentang rukun negara. Kan itu adalah saya sempat juga memuat turun 50 buku digital tersebut. Mungkin itu yang anda harus tahu. Ada web juga yang boleh dikongsikan? Ya. Kita sebenarnya kita menyahut seruan kerajaan ya. Bersempena 50 tahun rukun negara. Di sini Majlis Polemik juga selain membincangkan isu-isu sejarah negara, kita juga membincangkan isu-isu semasa. So di sini Arkib Negara mengambil pendekatan yang proaktif. Kita mengambil isu penghayatan rukun negara untuk kali ini Majlis Polemik yang ke-45. Dan kita pun mencari gali dokumen daripada fail-fail rasmi, iaitu dari kumpulan fail-fail Mageran, fail-fail Jabatan Perpaduan Negara, dan kita kumpulkan fakta ni sebanyak 50 fakta. Sebenarnya kita ambil ni biar sesuai dengan 50 tahun dengan 50 fakta. Jadi fakta-fakta ini sebenarnya kita paparkan, tidak semua dokumen tu kita boleh paparkan. Dokumennya banyak sangat. Jadi sebenarnya kita nak undang, kita memberi salah satu teaser kepada orang ramai untuk datang ke Arkib untuk boleh membuat rujukan terutama kepada ahli akademik, belia-belia kan. Itulah salah satu tujuan kita. Puan menyentuh berkenaan dengan fakta kan, dan orang kita ni kalau cerita pasal fakta ni kadang-kadang mereka rasa macam satu benda yang macam bagi mereka ni agak macam tidak senanglah bagi mereka kan, fakta-fakta. Dan saya percaya bahawa pendekatan daripada buku digital ini, fakta tersebut mereka boleh guna pakai kan, lebih interaktif dan sebagainya. Mungkin Puan boleh kongsikan, simpulkan kepentingan fakta-fakta mengenai rukun negara ini yang perlu kita ketahui oleh orang ramai, dan bagaimanakah kaedah untuk mereka yang ingin mendalami fakta-fakta ini. Okey. Di sini mungkin saya boleh simpulkan fakta-fakta yang kita kumpulkan ini adalah fakta-fakta yang kami rasa betul-betul penting. Di sini kan dari mula kita meraihkan 50 tahun rukun negara, banyak perdebatan di sana. Siapa yang bertanggungjawab mewujudkan rukun negara? Di sini kita paparkan dokumen asal di mana adanya mesyuarat pertama dibentuk untuk mewujudkan rukun negara. Selepas ditubuhkan Majlis Mageran, almarhum Tun Abdul Razak telah membentuk satu jawatankuasa Majlis Perundingan yang terdiri daripada lebih daripada 60 orang yang terdiri dari pelbagai yang datangnya dari pelbagai bidang lah. Ada yang ahli sejarawan, ada yang menteri, semua tu. Dan di sini Tun Abdul Razak telah membahagikan dua jawatankuasa, iaitu jawatankuasa membentuk rukun negara dan satu lagi jawatankuasa membentuk membincangkan tentang dasar-dasar ekonomi yang akhirnya mewujudkan dasar ekonomi baru. Dan yang jawatankuasa rukun negara terdiri daripada 12 orang. Jadi dipengerusikan oleh Tan Siew Sin, iaitu Menteri Kewangan. Banyak sebenarnya fakta yang anda boleh dapat daripada buku digital tersebut. Download saja secara percuma. Muat turun secara percuma sekarang, pergi saja ke laman web rasmi mereka. Okey, mungkin kata-kata terakhir, harapan untuk segalanya usaha yang telah pun dilakukan ini, penerimaan secara ringkasnya bagi rakyat, apakah yang diharapkan oleh pihak Puan? Kami harapkan buku ini boleh dikongsi dan semua rakyat Malaysia boleh melayari laman web khas. Kita sediakan laman web khas ni. Jadi pergi kepada rn50.arkib.gov.my dan di sini saya juga ingin kabarkan bahawa kita mendapat kerjasama teknologi strategik daripada Amazon Web Services. Jadi biasanya kalau kita pergi ke laman rasmi kerajaan kadang-kadang lambat. Jadi ini lebih cepat. Download pun cepat dan sangat cepat. Jadi ambillah peluang ini selagi kita ada di laman
resmi web khas tu, download lah. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Hanizah Jono, Ketua Seksyen Penyelidikan Khas Negara Arkib Negara Malaysia. Kongsikan dengan kita tentang buku digital Rukun 50 tentang rukun negara. Ni fakta tentang rukun negara. Ada 69 muka surat sahaja. Saya kira kalau kita duduk diam kan, boleh baca apa yang anda ingin tahu tentang 50 fakta rukun negara. Boleh jadikan sebagai kompas lah untuk anda memberikan panduan kepada perjalanan hidup kita sebagai rakyat Malaysia. Ayuh kita sama-sama mengamalkan prinsip 5 rukun negara.